Baiklah, sekarang kita sedang masuk bab 6, ketak samaan linear. So, ini adalah soalan daripada buku teks matematik di ketam 4 tu sendiri. So, semua soalan ni adalah bersifat problem solving, penyelesaian masalah daripada muka surat 157. Jom kita buat satu-satu. Yang pertama, Puan Linda ingin menyediakan hidangan ikan dan udang sempena Tahun Baru Cina, Chinese New Year lah. Harga sekilo ikan RM25. Harga udang pula RM45. Peruntukan yang Puan Linda ada hanyalah sebanyak RM250. So macam mana kita nak selesaikan? Untuk soalan ni, kalau dia minta selesaikan, kita tak perlu buat apa-apa sangat pun. Kita hanya perlu tulis dia punya ketak samaan linear. Kena ingat, ketak samaan linear ni lebih kurang sama macam persamaan linear je. Cuma simbol je yang lain sikit. So, macam mana kita nak jawab? Kita akan baca kata kunci dia satu-satu. Hidangan ikan. Kita tak tahu berapa kuantiti yang dia nak. Berapa ekor ikan yang dia nak beli. Yang dia dapat beli, yang dia mampu beli. Yang kita tahu dia ada duit sebanyak 250. Sama juga macam udang. Kita tak tahu berapa ekor udang dia dapat beli. Oh, sorry. Bukan ekor dalam hal ni. Kilo Semua dalam unit kilo. Bukan ekor. Tapi lah, tak apalah. Yang mana kita tak tahu, kita akan tulis X ke Y, doesn't matter, tak kisah. Tapi kita kena ingat, yang pertama sekali untuk kira sesuatu benda, dalam perniagaan misalnya, kita ada harga, price, P. Kemudian harga, ini adalah harga seunit harga seunit. Kemudian P tu kita kena darab dengan kuantiti, berapa banyak, berapa bilangan, berapa biji yang orang tu nak beli ke, nak jual ke. So, P darab Q. Boleh faham? Okay. Sama dengan apa? Sama dengan benda yang dia akan kena bayar lah. Kan? Apa-apa sajalah. Biasa kita tulis benda ni sebagai PQ je lah. Okay. So, untuk Puan Linda, kita kena jawab macam mana? Kita kena tulis dulu. Jadikan harga kita tak tahu. Cuma kuantiti je kita tak tahu kan. So, tak apalah. Jadikan kuantiti. Kuantiti apa? Kuantiti ikan sebagai X. So, kuantiti udang pula, berapa kilo dia nak beli, sebagai Y. So, apa yang kita boleh tulis? Kita tulis sama macam kita tulis P darab Q. Sekilo ikan, RM25, betul? RM25. Darablah dengan X. Sebab X adalah kuantiti dia, kuantiti ikan. Kita tambah pula, sebab dia nak beli dua jenis. So, tambah je lah satu lagi. Satu lagi adalah udang. Udang pula RM45. Y. Dan kita kena ingat, dia juga ada 250 sahaja. Okay? Untuk 250 ni, okay, simbol apa yang kita boleh pakai selain daripada sama dengan? Sebab kalaulah kita pakai simbol sama dengan, okay, kalau kita pakai simbol sama dengan, seolah-olah kita nak cakap Puan Linda betul-betul kena perhabiskan 250 tu. Dalam dunia sebenar tak semestinya macam tu pun. Boleh jadi Puan Linda akan berbelanja lebih atau sama. Ataupun betul-betul lebih besar. Boleh jadi dia akan berbelanja kurang ataupun betul-betul kurang daripada 250 ni. So, adalah takluk. Kalau macam ni memang jarang lah. Lagipun ini soalan ketak samaan linear. Ini bukan soalan persamaan linear. So, kita tak payah pakailah simbol ni. So, kalau nak pakai benda ni pula, logik ke tak? Nak kata lebih besar. Tak logik. Takkanlah dia nak lari daripada peruntukan yang dia ada. Kan? Duit tak cukup lah maksudnya kalau kita pakai simbol ini. So,
kita boleh pakai simbol ni ataupun simbol ni. Tapi lebih logik lah kalau kita pakai simbol lebih kecil atau sama. Ini maksudnya lebih kecil atau sama. Makna kata Puan Linda ada peluang sama ada berbelanja kurang, itu maksudnya jimat, ataupun kurang ataupun betul-betul sama. Tak ada masalah. So, tulis je lah simbol tu kat sini. Mudah aja. Kan? So, ini adalah kita punya jawapan untuk soalan A, Puan Linda. So, tengok B pula. 4 Halim menternak ayam dan itik. Dalam hal ni kita boleh agak dah. Ayam ni X. Itik ni Y lah. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Pak Halim hanya ada modal sebanyak RM500 je untuk beli dua-dua jenis. Tak kisahlah. Lah. Banyak tu je duit dia. Kan? Ayam berapa? Anak ayam berapa? RM2 seekor kan? RM2. Letak je lah RM2. Ayam tadi, kita panggil apa anak ayam tadi? Kuantiti untuk anak ayam, kita panggil X. Kan? Tambah dengan itik pula berapa? Itik RM1.5. Tambahlah dengan 1.5. Kan? 1.5 berapa? Y. Itik kan Y. Hanya ada modal sebanyak RM500. Sama macam tadi. Dia hanya ada modal RM500 je. Takkanlah dia nak lebih daripada dia punya bajet dia. Kan? Lagi bajet lah kita panggil lah kalau dia berbelanja lebih. Mestilah dia kena berbelanja kurang lagi bagus. Ataupun betul-betul sama, takat tu je lah dia ada. Kan? Sama ada nak pakai 500 betul-betul ataupun nak pakai kurang dari 500, terpulang pada dia. Yang penting kita tulis simbol dengan tepat. Okey. Kita tengok pula soalan C. Puan Yati dijual nasi lemak. Sebungkus nasi lemak telur harga RM1.50. Sebungkus nasi lemak ayam pula harga RM3.50. RM3.50 lah. Jumlah jualan harian mesti melebihi. Oh, sorry. Soalan C pula. Puan Lekcemi ingin menyumbang RM50 untuk pembelian 2 jenis kuih. Sebiji kari pap harga dia RM30. Sebiji kuih kasturi. Ini bukan limau kasturi Ini kuih kasturi tau. 40 sen. So, macam mana kita nak buat? Ini untuk soalan C. Ingat, soalan ni tricky. Kalau 30 sen, jangan pandai-pandai tulis 30. Sebab unit perbelanjaan adalah dalam ringgit. So, macam mana? Tukar je lah dalam ringgit. 30 sen maksudnya 0.3. Untuk kari pap tu X. Buatlah kari pap tu sebagai X. Tambah dengan berapa? Sebiji kasturi, kuih kasturi. Anggaplah benda tu sebagai Y. 40 sen. 0.4 Y. Kan? Sekali lagi, takkanlah dia nak lebih daripada dia punya bajet. RM50. Dah. Ini je yang kita boleh tulis. Dan kita patut tulis pun. Mudah je kan? Dah. D pula. Okay. Puan Yati dia nak jual nasi lemak. Sebungkus nasi lemak telur RM1.50. Nasi lemak ayam pula RM3.50. Jumlah jualan harian mesti melebihi 120 agar untung. Okay. Nasi lemak telur kita nak letak dia sebagai X lah. Dan dia punya harga seunit RM1.5. Kita haraplah dengan X. Tambah nasi lemak ayam RM3.50. 3.5. Nasi lemak ayam tu kita cakaplah dia sebagai Y. Kuantiti untuk nasi lemak ayam Y. So, kat sini kena faham betul-betul. Melebihi 120. Sekali lagi, jom kita bincang. Kita ada simbol macam gini. Jom kita bincang satu-satu. Kalaulah kita nak cakap dia mesti melebihi. Okey, jap. Kita start dengan yang salah dululah. Yang salah tu sebenarnya ini. Kalaulah kurang, kan kita nak cakap ini simbolnya. Ini seolah-olah kita nak cakap 1.5x tambah 3.5y mesti lebih kecil ataupun lebih kurang berbanding 110. Ini seolah-olah kita nak cakap Puan Yati tak boleh dapat duit banyak sangat, kan? Ada ke orang berniaga nak buat sale kurang?
Lingkup lah bisnes kan. Tak logik lah kalau pakai yang ni. So kita bincang je yang ni. Ada orang cakap, cikgu, nak pakai ni boleh tak? Ha, kita bincang Kalau kita nak pakai lebih besar atau sama, seolah-olah kita nak cakap Puan Yati kena selain daripada lebih, dia juga kena sama. Tak logik macam tu. Kalau kita nak berniaga, kita sentiasa nak lebih. Kan? Nak lebih dalam arti kata, kalau kita jual betul-betul dapat 120, itu tak dapat untung apa-apa. Itu sekadar kita panggil balik modal. Siapa-siapa belajar asas ekonomi kena faham benda ni. Seolah-olah kita nak cakap dia kena betul-betul sama 120. Tak logik lah jadinya. Ini tak logik. Mana ada orang nak berniaga, mana ada orang berniaga sekadar nak balik modal je. Tak ada untung. Tak ada rugi, tak ada untung, itu maksudnya balik modal. Ada kau orang nak berniaga tak nak untung sekadar nak balik modal? Tak logik. So ini tak boleh pakai. So maksudnya dalam dunia sebenar ini je lah yang paling logik dan paling semua manusia nak buat. Kita semua nak pakai betul-betul melebihi 120 agar untung. Untung. Ini maksudnya untung. Kalau nak pakai benda ni, ini maksudnya untung atau balik modal. Tak payahlah, kan? Biar betul-betul untung, kan? Tapi kalau dah terugi tu nak buat macam mana lah, kan? Okay, dah. So, oops. Hanya simbol betul-betul lebih kecil sahaja yang kita boleh pakai. Itulah dia. Mudah aja semua ni, kan? Basic kena kuat, Bye.